Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia ada dua, iaitu fizikal dan manusia. Untuk minggu lepas kita dah buat faktor fizikal. Untuk minggu ni cikgu akan bincangkan faktor manusia. Apakah faktor manusia yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia? Faktor yang pertama adalah dasar kerajaan. Kerajaan Malaysia dia telah mengadakan dasar-dasar untuk mendorong peningkatan ekonomi negara, iaitu dasar pertanian negara yang berperanan memaksimumkan sumbangan sektor pertanian kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Yang kedua, Pelang Induk Perindustrian yang berperanan merangka secara terperinci kegiatan sektor perindustrian dan sektor industri kecil untuk menghasilkan penggunaan sumber secara optimum. Yang ketiga, dasar pendidikan kebangsaan yang berperanan memenuhi keperluan tenaga kerja mahir. Selain itu, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil, perusahaan getah RISDA juga diwujudkan untuk menjalankan penanaman semula getah untuk pekebun kecil, manakala Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan FELKRA dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA memainkan peranan penting untuk membuka kawasan pertanian baru. Faktor kedua ialah infrastruktur. Kewujudan jaringan pengangkutan yang baik seperti jalan raya, jalan kereta api, jalan air dan jalan udara memudahkan proses pengangkutan bahan mentah dari sumbernya ke kilang dan barangan siap ke pasaran. Pengangkutan yang cekap dalam sektor pertanian amat perlu bagi mengangkut barangan pertanian secara cepat rosak. Pertanian yang cepat rosak seperti sayur-sayuran dan buah-buahan untuk terus ke pasaran. Sistem pengangkutan dalam negara yang efisien juga diperlukan dalam sektor pelancongan, terutamanya untuk keselesaan pelancong luar negara datang melancong ke Malaysia. Kemajuan telekomunikasi negara juga telah membantu kepesatan pembangunan ekonomi melalui penggunaan internet, telekonferens dan kemajuan ICT yang dapat mempercepatkan perhubungan antarabangsa. Faktor ketiga adalah teknologi. Kegiatan ekonomi di Malaysia bertambah maju dengan adanya penggunaan teknologi yang canggih dan moden. Penggunaan teknologi yang canggih dan moden dapat mempercepatkan kerja. Selain daripada itu dapat meningkatkan kualiti produk, mengurangkan pencemaran, menjimatkan kos, meningkatkan jumlah keluaran dan meningkatkan keselamatan negara kita. Modal kemajuan ekonomi sesebuah negara bergantung kepada jumlah modal sedia ada. Terdapat dua jenis modal di Malaysia, iaitu modal domestik dan pelaburan langsung asing. Bagi menggerakkan kegiatan ekonomi negara, agensi yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan modal domestik adalah seperti Majlis Amanah Rakyat Malaysia, MARA. Pelaburan langsung asing pula diperoleh melalui kemasukan pelabur asing ke Malaysia dan melaburkan modal untuk membuka kilang, perniagaan, ladang dan lain-lain. Pasaran boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pasaran tempatan dan juga pasaran antarabangsa. Kuasa beli pengguna yang tinggi membolehkan produk dapat dipasarkan dengan lebih banyak. Lokasi pasaran tempatan meliputi kompleks Beli Belah, Pasar Borong, Kedai Runcit dan Gerai. Buruh merujuk Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2017, tenaga buruh merujuk mereka yang berumur 15 hingga 64 tahun sama ada bekerja atau menganggur. Sehingga Mei tahun 2017 terdapat kira-kira 14.96 juta guna tenaga buruh tempatan di Malaysia. Malaysia juga menerima tenaga buruh asing dari luar seperti Indonesia, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Vietnam dan China bagi menampung kekurangan buruh dalam pelbagai sektor. Okey, latihan hari ini adalah latih diri si, iaitu soalannya adalah nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, sebenarnya dia bukan 3 ni, nyatakan 2 faktor. Kita ada 2 faktor, iaitu faktor manusia dan juga faktor fizikal. Lengkapkan latihan ni dalam buku tulis awak.